Assalamualaikum, nama saya Cik Nur Haslina binti Cik Abdul Hazid dari kelas BA 242 2D. Hai and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ni Anis Maisarah binti Wan Azrain dari kelas BA 242 2D. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Zil Ismatil Husna binti Zahari dari kelas BA 242 2D. Assalamualaikum, nama saya Nur Syuhada binti Rosli. Kali ini kami akan membentangkan kertas kerja CTU 552 dengan tajuk Ideologi Cabaran dalam Kehidupan Muslim. Ideologi cabaran dalam kehidupan Muslim. Pada zaman moden kini, umat Islam menerima cabaran dari segi pengaruh pemikiran dan ideologi daripada pelbagai sumber, sama ada dalam atau luaran. Cabaran ideologi ini bukan sahaja ditemui pada anak-anak muda, pelajar, mereka yang berpendidikan tinggi, malah kepada semua lapisan masyarakat. Golongan ini dan masyarakat Islam umumnya sudah lama terjebak dalam krisis ideologi dan kebingungan identiti diri yang dapat memberi impak yang negatif kepada mereka, dan ia tidak mudah untuk mengatasinya. Walau bagaimanapun, umat Islam menerima cabaran demi cabaran mereka tidak seharusnya pasif, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan bahawa Islam tetap unggul sepanjang zaman. Nilai-nilai Islam haruslah diterapkan semula dalam umat Islam untuk membentuk pemikiran umat Islam yang cemerlang. Mereka haruslah belajar daripada kesilapan yang lampau dengan kehadiran pemimpin ulama yang baik. So, apa yang dikatakan dengan ideologi? Ideologi ialah gagasan idea yang membentuk pemikiran manusia terhadap sesuatu konsep dan dipegang oleh sebahagian manusia. Untuk kejahilan ummah, kita dapat lihat apabila hampir seluruh negara Islam di asal barat seperti Syria, Lebanon, Palestin mengalami masalah ummah atau kerapuhan kepimpinan. Hal ini kerana umat Islam semakin hilang kesedaran untuk menjadi ummah terbaik. Sebagai contoh, kita dapat melihat apabila Syria mengalami masalah yang amat memilukan hati kerana pemimpin negara Syria melakukan pembunuhan secara terbuka terhadap rakyatnya sendiri dengan bersepakat untuk menerima bantuan negara lain. Hal ini kerana pemimpin mereka sanggup menindaskan rakyatnya untuk mendapatkan impian dan kepentingan sendiri. Kita dapat meramalkan hal ini terjadi kerana kelemahan dalam kepimpinan dan tidak mempunyai kepunyaan dalam memimpin. Pemimpin pada masa kini seolah-olah merasakan memimpin itu tidak penting dan sangat berlainan dengan cara kepimpinan Rasulullah SAW. Pemimpin tidak lagi mementingkan tentang penyatuan ummah, bahkan sanggup berpecah belah disebabkan harta dan tahta. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa cabaran dan isu dalam perpecahan ummah. Yang pertama sekali ialah cabaran dalam diri individu yang membentuk ummah. Kejahilan ummah disebabkan oleh ketandusan ilmu. Kita dapat melihat pemimpin memerlukan ilmu untuk membuktikan betapa tingginya akhlaknya. Sebagai contoh, kita perlu mempunyai sifat terpuji untuk menjadi seorang pemimpin. Okey, yang kedua adalah perpecahan ummah juga berpunca daripada hasad dengki dan iri hati antara satu sama lain. Perkara ini berlaku kerana hadirnya perasaan tidak puas hati ataupun dengki apabila melihat orang lain mempunyai sesuatu benda yang dipunyai oleh orang lain, manakala mereka tidak pula berusaha untuk memiliki benda yang sama dengan cara yang halal. Oleh itu, kita dapat membuktikan bahawa umat Islam menjadi lemah lolai disebabkan hasad dengki. Seterusnya ialah perpecahan ummah berpunca daripada kejahilan ummah itu sendiri seperti
faktor ketidakadilan dan kezaliman terhadap Muslim sendiri. Hal ini berlaku apabila pemimpin tidak adil dan saksama dalam memimpin negara. Contohnya, pemimpin bersebelah kepada rakyat yang mempunyai pangkat dan nama. Secara tidak langsung, perkara ini boleh menyebabkan berlakunya kezaliman terhadap rakyat biasa yang tidak mempunyai keistimewaan. Akhir sekali, iaitu perpecahan ummah juga berpunca daripada keperluan asas dan tuntutan itu. Situasi ini berlaku apabila sesetengah daripada ummah memerlukan dan menghendaki sesuatu sedangkan mereka tidak diberikannya ataupun tidak layak. Disebabkan tuntutan dan keperluan hidup, mereka mengambilnya walaupun itu bukanlah hak mereka. Sebagai contoh, pemimpin memberi bantuan wang, keperluan asas dan sebagainya kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Kita dapat melihat situasi ini seperti pemimpin mengabaikan keadilannya terhadap orang fakir miskin yang memerlukan bantuan kerana telah memberi kepada yang tidak layak. Assalamualaikum, nama saya Cik Nur Haslina binti Cik Abdul Hazid dari kelas BA 242-2D. Saya akan membentangkan subtopik kelesuan ulama. Secara definisinya, kelesuan ulama adalah suatu keadaan di mana hilangnya sifat keagamaan dalam diri seseorang Muslim. Secara lebih terperinci, ia bermaksud seorang Muslim itu menjadi kurang berminat untuk mendalami agama Islam, walhal Islam itu adalah agama mereka sendiri. Semakin hari, mereka semakin tidak berminat untuk mendalami ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam. Kesannya, mereka lebih cenderung untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, malah mereka lebih dekat untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Terdapat dua kategori manusia yang cenderung untuk mendapatkan kelesuan dalam beragama. Yang pertama, golongan yang kurang berpelajaran atau secara jujurnya, mereka sebenarnya tidak berpelajaran langsung. Oleh kerana itulah, mereka sedikit pun tidak faham tentang ajaran-ajaran Islam. Bahkan, mereka tidak berminat untuk mendalami agama. Boleh dikatakan, golongan ini tidak peduli tentang agama. Oleh yang demikian, mereka akan mudah terpengaruh dan akan mudah percaya terhadap orang yang lebih terpelajar daripada mereka. Walaupun ajaran yang dibawa oleh orang-orang yang terpelajar tersebut adalah jauh terpesong dari agama. Ada pula golongan yang kedua adalah golongan yang terpelajar tetapi sebenarnya mereka mendapat pendidikan dari barat. Mereka ini adalah orang-orang yang kebanyakannya sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang dipraktikkan oleh masyarakat di barat. Orang yang kurang terpelajar akan mudah terpengaruh dengan ajaran yang dibawa oleh mereka. Sebab bagi mereka, ajaran yang dibawa oleh golongan ini sangat relevan. Antara punca berlakunya kelesuan ulama adalah pertama, kejahilan dalam memahami bahawa Islam adalah adil yang sempurna untuk mereka. Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh, merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Setiap hukum-hukum sudah pun termaktub di dalam kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam boleh menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam kehidupan mereka. Namun begitu, ada yang masih berdolak dalih dan tidak mahu memahami agama mereka sendiri. Yang kedua, ia berpunca dari pemikiran umat Islam itu sendiri. Seperti sudah dijelaskan tadi, umat Islam yang kurang berpelajaran tentang agama akan mudah percaya dengan golongan yang terpelajar. Walhal, kebanyakan orang yang terpelajar mempraktikkan budaya dan ajaran barat. Mereka tidak dapat membezakan apa yang betul dan apa yang salah. Malah, mereka percaya bulat-bulat apa yang disampaikan kepada mereka. Tambahan lagi, budaya barat memang terlihat sangat mudah dan tidak terlalu membebankan bagi mereka. Lantaran itu, mereka sangat senang hati menerima ajaran barat tersebut. Dan terakhir sekali ialah berpunca daripada diri umat Islam itu sendiri. Dengan alasan kemiskinan yang dihadapi oleh golongan umat Islam,
Mereka lebih memilih untuk berpihak kepada golongan yang memberi manfaat kepada mereka. Sudah semestinya pembawa ajaran barat ini lebih memberi manfaat kepada mereka kerana kedudukan mereka yang tinggi. Seterusnya, pemikiran Islam liberal. Pemikiran Islam liberal adalah fikiran di mana umat Islam itu sendiri tidak percaya dengan hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah mereka menetapkan hukum yang mereka rasa sesuai untuk mereka walaupun ianya jelas bercanggah dengan agama. Mereka dengan bersahaja mengubah aturan mengikut kesesuaian diri mereka sendiri. Antara ciri-ciri pemikiran Islam liberal adalah dengan bersifat sekularisme. Sifat sekularisme ini menggambarkan bahawa mereka tidak percaya bahawa agama Islam itu sebenarnya sudah cukup sempurna. Jika dihayati dengan sebaiknya, agama Islam ini sebenarnya sangat sempurna di mana setiap isi dan aturannya menyeluruh dan merangkumi setiap aspek-aspek kehidupan. Tidak kira dari segi ibadah, akidah, fiqh, kaedah jual beli, setiap perkara halal dan haram, semuanya telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Ciri yang kedua adalah sifat menolak perundangan Islam. Sikap ini pada dasarnya berpunca daripada sikap berani dengan lantangnya bersuara tentang keadilan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dengan tegasnya berhujah bahawa jika Islam itu adil, mengapa masih ada lagi undang-undang dan hukum-hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran. Mereka juga mempersoalkan dengan berani kenapa hukuman bagi seorang pencuri adalah memotong jari. Walhal mereka rasa hukuman tersebut terlihat terlalu kejam untuk dilaksanakan. Kita sebagai umat Islam seharusnya percaya bahawa Allah Maha mengetahui apa yang telah ditetapkan olehnya dan tidak mempersoalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ciri yang ketiga adalah menolak autoriti keagamaan. Ini bermaksud pemikir Islam liberal ini merasa bahawa mereka tidak bebas untuk mengemukakan pendapat mereka sendiri tentang agama. Tambahan lagi, mereka juga beranggapan bahawa umat Islam terlalu terikat dengan agama sehingga tidak boleh melakukan sesuatu sesuka hati mereka. Pemikir Islam liberal ini dengan bersahaja mengatakan bahawa pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh ahli-ahli ulama sudah tidak relevan pada masa sekarang. Mereka tidak sedar bahawa agama Islam sebenarnya sudah cukup sempurna dan sesuai mengikut peredaran zaman. Ideologi yang seterusnya yang kita akan bahaskan ialah hedonisme. Hedonisme ialah pegangan serta pandangan yang hanya tertuju ke arah keseronokan dan menjadikannya tujuan hidup. Dengan kata lain, hedonisme merupakan sifat atau pandangan di mana manusia akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya dan meninggalkan kesedihan serta perasaan-perasaan yang menyakitkan. Seorang penganut hedonisme cenderung menjadikan kesenangan merupakan tujuan hidupnya. Hedonisme kepada umat Islam yang akan memberi cabaran dalam kehidupan mereka. Ahli pintar mengutarakan pendapat bahawa salah satu sebab keruntuhan akhlak dan kepribadian dalam diri manusia antara faktornya ialah sikap hedonisme itu sendiri. Umat Islam kini terbelenggu dengan keseronokan dunia sehingga melupakan tujuan utama hidup ini di dunia. Akhlak yang memberi maksud sikap kepribadian yang dapat menzahirkan kelakuan atau tingkah laku manusia terhadap diri sendiri, Tuhan dan makhluk lain yang sesuai dengan suruhan dan larangan. Juga petunjuk kitab Al-Quran, sikap yang terjejas akibat ideologi seperti hedonisme ini menjadikan manusia cenderung untuk melakukan larangan Tuhan demi meraih keseronokan di dunia yang mengakibatkan mereka jauh dari petunjuk dan redanya tanpa sedar.
Kesan hedonisme ini dapat melahirkan generasi umat Islam yang tidak mementingkan masa depan, di mana budaya ini dikenali sebagai ejen penghakis amalan dan budaya serta budi dalam kalangan masyarakat. Ini dapat memberi impak yang sangat buruk bukan sahaja kepada diri mereka sendiri tetapi kepada setiap lapisan masyarakat dan negara. Ini kerana budaya ini merupakan punca permasalahan sosial yang semakin mengganas, di mana kita melihat anak-anak remaja semakin berani melakukan perbuatan salah malah yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti minum arak dan menghadirkan diri di kelab malam tanpa segan sidu hanya untuk memperhambakan keseronokan mereka. Sikap ini menjadikan umat Islam sebagai umat Islam yang mundur dan terkebelakang berbanding umat lain. Selain itu, dengan sikap ini juga akan menguburkan impian kerajaan untuk mempunyai rakyat yang dapat menjadi tunjang negara dalam kemajuan serta kejayaan negara, terutamanya di negara Malaysia yang majoritinya merupakan Melayu dan Islam. Seterusnya, ideologi ini dapat menimbulkan fitnah sehingga berlakunya penolakan agama. Pahit kenyataan yang kita perlu terima bahawa ideologi yang dibawa oleh negara barat sedikit sebanyak berjaya mempengaruhi minda dan cara pemikiran umat Islam. Ini membuktikan bahawa umat Islam dan anak-anak muda khususnya tidak dapat membuat penolakan yang sewajarnya untuk mencegah budaya ini yang terus menerjah minda mereka. Ini menambah lagi cabaran yang dihadapi oleh umat Islam dalam membina satu umat Islam akhir zaman yang berjaya. Jika umat Islam leka dengan sikap sebegini, mereka mungkin akan menimbulkan fitnah sehingga mencapai satu tahap yang lebih parah, iaitu peringkat penolakan agama. Masyarakat luar akan memadati serong dengan kelakuan umat Islam. Yang tidak bermoral secara langsung membangkitkan fitnah terhadap ajaran dan akhlak yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Kalau kelakuan seperti pergaulan bebas atau jenayah yang pada dasarnya ingin merasakan keseronokan sehingga menolak mereka ke kedudukan yang lebih rendah dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali, menjatuhkan akidah umat Islam. Islam sangat menitik berat unsur pemikiran yang dapat mengganggu umat Islam. Hal ini demikian kerana jika unsur pemikiran ini tidak dikawal dengan baik, ia juga mampu menjatuhkan akidah Islam. Gaya pemikiran hedonisme juga dapat menjatuhkan akidah yang berfungsi sebagai tonggak penentu kepada seluruh perancangan hidup manusia, terutama perkara yang menyentuh perancangan ummah. Bila mana urusan kepercayaan umat Islam diasingkan dengan agama, maka ini dapat mendatangkan kerosakan akidah. Contohnya, mereka yang mengamalkan budaya ini menganggap agama Islam itu tidak dapat memberi sebarang kemajuan dan kejayaan dalam sesebuah negara. Bahkan mereka menganggap larangan dan suruhan agama hanyalah mengundang kemunduran umat Islam. Pemilihan gaya hidup yang ekstrim seperti hedonisme terang lagi bersuluh tidak akan mendatangkan kepuasan dan kesenangan, malah mengundang perkara yang negatif kepada diri sendiri, masyarakat dan negara. Bagi mereka yang belum terjerumus dengan mengidolakan hedonisme, maka amat beruntunglah mereka. Namun kepada yang menjadikan hedonisme sebagai cara hidup mereka, maka mereka masih lagi mempunyai kesempatan untuk pulang ke jalan asal, iaitu cara hidup Islam yang sebenar, dan sedar bahawa kebahagiaan terletak di hati bila mana hati terasa tenang dan bukan kebahagiaan datang kerana memiliki semua harta. Terorisme adalah salah satu cabaran ideologi dalam kehidupan Muslim pada masa kini. Terorisme boleh diklasifikasikan sebagai tindakan
berperang atau pengganasan yang melampaui batas. Muslim sering dilabelkan sebagai pengganas atau teroris oleh kumpulan barat. Hal ini kerana pendedahan pihak media barat ke atas setiap keganasan yang berlaku di dunia akan dikaitkan dengan Muslim sebagai penyebabnya. Akan tetapi, berbeza pula dengan fahaman militan Islam yang mempercayai bahawa terorisme yang dilakukan oleh mereka itu adalah bukan satu keganasan tetapi lebih kepada berjihad di jalan Allah. Hal ini membuatkan masyarakat Islam keliru untuk memahami ideologi pihak militan Islam tersebut. Menurut kajian, militan Islam turut tidak teragak-agak untuk melakukan keganasan terbuka seperti membuat pengeboman di pusat beli belah, masjid, malahan di tempat masyarakat sedang mencari rezeki untuk keluarga mereka. Hasil daripada pengeboman tersebut, ianya meragut banyak nyawa yang tidak bersalah termasuklah kanak-kanak kecil. Difahamkan bahawa pihak militan Islam tersebut melakukan hal yang tidak berperi kemanusiaan itu untuk menunjukkan erti keadilan kepada pihak barat yang sering mendiskriminasikan golongan Muslim. Tambahan lagi, keganasan yang dilakukan oleh pihak militan Islam tersebut bukanlah hanya terarah kepada masyarakat non-Muslim, akan tetapi masyarakat Muslim atau sesama saudara Islam sendiri turut terkena keganasan yang dilakukan oleh pihak militan Islam tersebut. Hal yang tidak berperi kemanusiaan yang telah dilakukan oleh pihak militan Islam ini membuatkan masyarakat Islam yang lain keliru sama ada mahu menerima pihak tersebut atau tidak kerana keputusan ini akan membawa kepada status suci Islam di mata orang lain dan dunia luar. Terorisme ini juga dianggap sebagai suatu tindakan meminggirkan hikmah dan akhlak Islamiah dan juga meminggirkan undang-undang. Terorisme boleh dikategorikan sebagai satu cabaran yang agak besar dalam kehidupan Muslim pada masa kini. Kajian juga turut menyatakan bahawa isu terorisme ini perlu dianalisis semula dari segi falsafah agar masyarakat Islam yang lain dapat menolak unsur keganasan daripada teroris dan memahami ajaran Islam yang sebenar. Masyarakat Islam sepatutnya memahami dengan teliti dan baik akan maksud jihad yang sebenar. Yang di mana jihad bukanlah satu peperangan mengangkat senjata semata-mata, akan tetapi sepatutnya dilakukan secara adil, ikhlas dan cermat. Di sini dapat disimpulkan bahawa terorisme adalah bukan jihad, akan tetapi ianya bersifat keganasan yang mana ianya satu tindakan yang terlalu mengikut hawa nafsu untuk menghukum seseorang sehingga tidak menghiraukan nilai akhlak. Tambahan lagi, menurut kajian, seseorang hendaklah mengikut cara baginda Rasulullah SAW berjihad, di mana baginda berjihad bukanlah berlandaskan keganasan, akan tetapi berkisar kepada akidah dan akhlak. Cabaran dalam kehidupan Muslim yang lain ialah gejala sosial. Gejala sosial terdiri daripada isu-isu seperti pengaruh barat. Pengaruh barat boleh didefinisikan sebagai seseorang akan menghayati dan mengamalkan budaya tersebut di dalam hidupnya. Hal ini termasuklah dari segi cara pemakaian, budaya, tingkah laku dan sebagainya. Tambahan lagi, hal ini menyebabkan ramai masyarakat terpesong ke jalan yang salah. Pengaruh barat ini boleh didapati terutamanya dalam golongan remaja pada masa kini. Contoh-contoh pengaruh barat ialah gangsterisme dan LGBT.
Jadi gangsterism adalah salah satu contoh pengaruh budaya barat. Hal ini bukan sahaja dapat meruntuhkan akhlak masyarakat Islam, bahkan sehingga merenggut nyawa orang yang tidak bersalah atau sesama saudara Islam sendiri kerana gangsterism ini terdiri daripada kes pukul, memukul atau kes buli. Kebiasaannya, gangsterism ini berlaku semata-mata kerana ingin mengikut trend barat atau pengaruh rakan sebaya. Dan gangsterism ini juga kerap berlaku terutama dalam golongan remaja. Seterusnya ialah LGBT. LGBT adalah salah satu contoh lain bagi pengaruh barat. LGBT ini boleh dimasukkan sebagai hubungan kaum sejenis atau golongan songsang. Hal ini sangat jelas bahawa LGBT ini adalah salah satu budaya yang tidak bermoral, bahkan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. LGBT ini juga mendapat sambutan hangat daripada masyarakat-masyarakat lain dan sehinggakan mereka ini berani untuk mempertahankan hak golongan kaum sejenis ini. Jelas di sini bahawa pengaruh budaya barat ini akan memberikan kesan negatif yang sangat besar dalam kehidupan seseorang itu. Seterusnya ialah kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu isu lain yang berkaitan dengan gejala sosial. Terlalu banyak kemiskinan masyarakat Islam pada masa kini dapat kita lihat termasuklah di Malaysia. Menurut kajian, kemiskinan sangat ditegah oleh Islam. Hal ini kerana masyarakat Islam digalakkan untuk saling bantu-membantu antara satu sama lain, terutama orang yang dalam kesusahan. Kemiskinan ini akan memberi kesan yang besar kepada kehidupan seseorang, terutamanya golongan kanak-kanak atau remaja. Hal ini kerana golongan ini kebiasaannya akan melakukan tindakan di luar jangkaan ibu bapa kerana kemahuan atau keinginan mereka untuk memiliki sesuatu itu tidak dapat dipenuhi oleh ibu bapa mereka. Sebagai contoh, mereka akan bertindak untuk membuli orang lain atau mencuri untuk mendapatkan wang atau sesuatu yang mereka inginkan itu. Jelas di sini bahawa tindakan ini adalah salah satu contoh amalan yang tidak bermoral dan boleh merosakkan akhlak mereka. Akhir sekali dapat kita lihat bahawa gejala sosial yang dipengaruhi oleh isu-isu ini akan memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan Muslim. Masyarakat Islam mestilah bijak dalam menilai baik dan buruk sesuatu perkara itu. Jadi kesimpulan untuk cabaran semasa dalam ideologi ini ialah orang Islam harus membebaskan diri dari cengkaman penjajahan pemikiran ini agar dapat bangkit semula untuk menguasai dunia dalam bentuk baru. Tambahan lagi, pengaruh-pengaruh budaya barat yang hanya memberi keseronokan sementara dan dapat merosakkan akhlak seseorang semakin berleluasa saban hari dan juga fahaman yang salah tentang jihad demi mencapai sesuatu sehingga berlakunya keganasan yang mengorbankan banyak nyawa yang tidak bersalah. Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah berusaha memahami ajaran agama dengan betul dan memahaminya secara mendalam supaya tidak terpesong ke jalan yang salah. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.